Okey, baiklah. Tanpa membuangkan masa, kita nak teruskan perbincangan kita untuk topik yang kedua. Siapa ingat kita ada berapa topik dalam asas pengurusan logistik ni? Ada berapa topik? Tak ingat dah? Yes, kita ada 6 topik. So, kita akan masuk topik yang kedua, pengangkutan. Saya difahamkan awak ada satu lagi modul 10023 pengangkutan dengan Cik Nazrul, betul? So maksudnya secara detailnya awak akan belajar bab pengangkutan ni dengan dalam 10023 lah. Okey. So untuk kelas saya akan bagi secara umum berkaitan dengan bab pengangkutan ni. So siapa boleh ingat lagi definisi logistik? Definisi logistik ialah apa? Tadi dalam kuis tadi. Logistik ialah apa? Logistik ialah, tak ingat dah. Cepat, siapa yang boleh jawab? Logistik ialah, berat awak. Tak ingat dah definisi logistik? Nasabah. Ya. Okey, Faham. Maksudnya dua perkara penting ataupun dua aktiviti yang paling penting dalam logistik ialah pengangkutan dan pergudangan. Betul tak? Kita tahu logistik ni ialah melibatkan pergerakan, the movement of apa-apalah from titik A kepada titik B. Biasanya titik A tu kita rujuk kepada daripada origin dia lah, daripada asal dia kilang kepada customer akhir. Okey. Jadi pergerakan itu melibatkan yang paling besar sekali ialah pengangkutan dan pergudangan. So maksudnya sekarang ni kita nak discuss about pengangkutan dahulu dalam topik 2. Boleh? Okey. So apa yang kita akan belajar dalam topik 2 ni ialah of course definisi pengangkutan. Kemudian fungsi, apakah fungsi-fungsi ataupun peranan pengangkutan. Mod pengangkutan udara, air, darat dan juga mod-mod lain iaitu saluran paip. Dan kita akan belajar sedikit penyedia perkhidmatan logistik. Okey. So, kita tengok dahulu definisi pengangkutan. Apa dia pengangkutan? Pengangkutan merupakan kenderaan yang membawa seseorang atau barangan dari satu tempat ke tempat yang lain. Biasanya pada jarak yang jauh lah, tak boleh nak berjalan kaki. Okay? Maksudnya kalau kita berjalan kaki, kita tidak menggunakan kenderaan. Sistem pengangkutan biasanya dibahagikan kepada beberapa pembahagian bergantung kepada cara ia bergerak ataupun bergantung kepada kuasa dia ataupun bergantung kepada faktor-faktor yang lain. Okey, pengangkutan juga boleh didefinisikan sebagai sesuatu ataupun alat atau benda yang digunakan untuk membawa seseorang atau barangan dari satu tempat ke tempat yang lain. Bas, kereta, lori, kereta api, kapal terbang dan sebagainya itu adalah salah satu alat yang kita kata sesuatu tadi tu. Okey. Ataupun benda yang boleh membawa tadi tu, membawa orang ataupun membawa barang. Okey. Kesemua kenderaan ini boleh dihubungkan antara satu sama lain. So kita perasan tak? Antara satu kenderaan dengan satu kenderaan tu dia boleh dihubungkan. Maksudnya daripada satu tempat ke satu tempat you nak pergi, mula-mula you naik kereta contohnya. Kemudian tak boleh guna kereta dah, you sambung naik kereta api pula. Okey, kemudian baru sampai ke tempat destinasi awak. So maksudnya kereta dan kereta api itu dia boleh interconnected ataupun dihubungkan. Dihubungkan oleh apa? Okey, dihubungkan oleh yang kita panggil sebagai satu sistem pengangkutan. Alright. Sistem pengangkutan secara fizikalnya menghubungkan mod-mod pengangkutan yang tadilah. Kita ada mod mod darat dengan mod air contohnya. So
mod-mod pengangkutan tadi boleh dihubungkan dengan satu sistem pengangkutan, dan juga sistem pengangkutan juga akan menghubungkan jaringan-jaringan ataupun network yang lain. Boleh faham? Senang jadi nak faham ke? So pengangkutan itu bertujuan untuk yang pertama, satunya nak angkut manusia. Yang kedua, kita panggil pengangkutan untuk kargo, okey, untuk bawa barangan. Contoh-contoh bentuk pengangkutan seperti kapal terbang, kapal laut, kereta api, kereta dan juga saluran paip. So maksudnya pengangkutan ni, untuk pengangkutan itu boleh dibuat, maksudnya untuk sesuatu pengangkutan itu berjaya, kita mesti ada 3 komponen. Apa komponen dia? Yang pertama, sesuatu yang digunakan untuk membawa tu perlu ada, iaitu kenderaan. Whatever kenderaan itu might be, so kita kena ada kenderaan. Kemudian kenderaan itu tidak boleh bergerak jika tidak ada infrastruktur. Okey, infrastruktur, dan mestilah ada pengoperasian dia. So this is the 3 components of pengangkutan ataupun sistem pengangkutan. Yang pertama apa? Kenderaan mesti ada, dan mesti ada infrastruktur, juga mesti ada operasi yang membolehkan sistem pengangkutan itu bergerak ataupun lancar. So, kenderaan. Apa itu kenderaan? Kenderaan berasal dari perkataan Latin vehiculum. Okey, dalam bahasa Inggeris, kenderaan diberi nama, dipanggil sebagai vehicle. Okey, so perkataan vehicle itu berasal daripada perkataan Latin, bahasa Latin, vehiculum. Okey, kenderaan ini secara umumnya adalah perjalanan rangkaian, iaitu kereta api, truk, basikal, bas, okey, pesawat udara, itulah kenderaan. Okey, kenderaan juga boleh digerakkan oleh haiwan. Okey, contohnya kereta lembu digerakkan oleh haiwan. Kenderaan yang selain daripada darat seperti kapal, sailcraft, pesawat hovercraft dan kapal angkasa pun ada juga. Dan juga ada kenderaan yang kita panggil lokomotif. Dia tidak digerakkan oleh haiwan. Okey. Okey, yang ini kita panggil lokomotif. Lokomotif tu apa? Siapa boleh bagi tahu apa itu lokomotif? Apa ni lokomotif? Kelas? Tak aja dengar perkataan lokomotif. Lokomotif ni kalau kereta api tu ke, orang panggil lokomotif lah. Nak tengok gambar lokomotif. Awak ni ke, nak kena ni. This is lokomotif. Ni. Dah. Maksudnya dia boleh ke atas rel tu, dia boleh menggerakkan. Bila dia bergerak, dia boleh tarik ataupun dia boleh tolak gerabak-gerabak yang lain. Betul tak? Okey. Kenderaan. Yang kedua, elemen yang kedua ialah infrastruktur. Apa dia infrastruktur? Infrastruktur ialah kemudahan yang menyokong kepada kenderaan tadi. Maksudnya jika kereta hendak digerakkan, kereta perlu apa? Perlu ada satu jaringan jalan raya. Kalau kereta api akan bergerak di atas landasan kereta api. So, perlu ada infrastruktur tersebut. Landasan kereta api. Udara, kapal terbang. Bila dia nak terbang, dia nak kena ada apa? Dia nak kena ada landasan kapal terbang. Betul tak? Kalau air, kenderaan air, dia perlukan apa? Perlukan tempat untuk berlabuh. Betul tak? Kalau tempat yang dia nak berlabuh tu cetek, boleh tak dia berlabuh?
Tak boleh. So, mesti ada kawasan yang cukup dalam untuk kapal berlabuh. Okey. Terusan, saluran paip dan lain-lain. Okey, so kena ada infrastruktur. Terminal. Okey, kapal terbang juga diperlukan ada satu terminal kapal terbang. Kereta api pun ada terminal kereta api, iaitu stesen-stesen yang dia perlu berhenti. Okey, yang ketiga apa? Kita ada dua. Yang pertama kenderaan, kena ada infrastruktur, dan satu lagi kena ada operasi dia. Operasi itu adalah proses pengangkutan yang mana kita kata operasi tu perlu sistem pengangkutan tu perlu dikawal oleh satu operation, satu operasi. Okey, siapa yang memantau tu? So perlukan badan ataupun agensi yang memantau secara keseluruhan. Contohnya kalau apa? Jalan raya di Malaysia ni dia dikawal oleh siapa? Nak suruh apa? Sistem jalan raya di Malaysia ni lancar. Dikawal oleh siapa? Apa undang-undang dia? Kalau kerajaan, pihak kerajaan, siapa yang mengawal? Kita ada kementerian tak? Ada Kementerian Pengangkutan. Betul tak? Ada Kementerian Pengangkutan. Kemudian ada JKJR. Betul tak? Jabatan Keselamatan Jalan Raya dan sebagainya. Dan contoh-contoh lain lah. Yang mana dia perlukan satu operation ataupun operasi yang mengawal dia. Operasi itu maksudnya input, proses dan output lah. Okey, dipantau mengikut peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan pengangkutan. Okey, beres itu. So itu berkaitan dengan kenderaan lah. So of course saya rasa dalam kelas Cik Nazrun pun you all dah pernah tahu ada berapa mod pengangkutan? Ada berapa mod pengangkutan? 3. Apa dia 3? Ada 4. Apa dia 4? Air, laut. Air itu laut lah. Darat. Yes, pipe. So kita ada paling kurang 4 mod pengangkutan. Sebenarnya ada lebih, okey. Mari kita tengok. Mod pengangkutan udara, mod pengangkutan air, mod pengangkutan darat dan lain-lain mod pengangkutan. Saluran pipe tu dia berada dalam lain-lain mod pengangkutan. So kabel transport pun boleh dikatakan sebagai satu mod pengangkutan. Okey. Maksudnya dihantar melalui kabel. Apa yang dihantar melalui kabel? Elektrik. Okey. Sorry, pipeline tu minyak. Minyak dia hantar melalui pipeline. Kabel tak boleh hantar minyak ya. Kabel kita hantar elektrik, hantar apa lagi? So kita ada kan kabel bawah tanah lah, kabel optik pun ada, macam-macam okay. Dan juga kita ada kenderaan space transport. Apa dia space transport? Kenderaan untuk angkasa lah, okay, untuk pergi ke angkasa. This is the lain-lain mode pengangkutan. Okay, nak tengok video? Ada sound tak ni? Boleh dengar sound dia tak? Dengar?
For more videos. Bye-bye. Okey, itu dia. Sebenarnya video ni untuk budak-budak sebenarnya. Awak carilah kat YouTube. Awak search lah Aing. Saya tak suruh mengatuk. Alright. So kita ada paling kurang 4 lah. Okay. Yang tadi tu, yang budak-budak tu dia tak terangkan lah apa dia tu pipeline. Okay. Boleh saya teruskan? Saya nak teruskan ke fungsi pengangkutan. Okey, fungsi pengangkutan. Of course ada banyak fungsi pengangkutan. Di sini saya hanya senaraikan 8 sahaja. Iaitu yang pertama, pengangkutan boleh mengelakkan berlakunya lebihan dan kekurangan barang. Maksudnya apa? So, pengangkutan akan memudahkan pemindahan barang dari tempat yang mengalami lebihan ke tempat yang mengalami kekurangan supaya penawaran dan permintaan dapat diselaraskan. Okey, so jika ada satu tempat yang barang dia terlebih, okey, dekat tempat tu dah terlebih dah barangan tersebut. So jadi barang tersebut boleh dipindahkan dengan adanya pengangkutan, pindahkan ke tempat lain yang memerlukan barang tersebut. So this way kita boleh buat permintaan dan penawaran itu dapat kita selaraskan. Okey. Yang kedua ialah untuk menggalakkan pengeluaran besar-besaran, iaitu untuk meluaskan pasaran kita, mengeluarkan barangan secara besar-besaran. Of course, apabila ada sistem pengangkutan yang cekap, barulah pelabur-pelabur dia nak melabur untuk nak besarkan kilang. Okey. Contohnya dekat sesuatu tempat ataupun dekat sesuatu kawasan. Jika kerajaan menyediakan satu infrastruktur pengangkutan yang cekap, sistematik, okey, pelabur-pelabur ataupun peniaga-peniaga akan lebih berminat untuk nak besarkan perniagaan dia, tambahkan pengeluaran kilang dia dan menggunakan sistem pengangkutan yang ada untuk memasarkan produk dia ke kawasan-kawasan di luar daripada kawasan tersebut disebabkan oleh adanya pengangkutan. So, jika kita sediakan sistem pengangkutan yang cekap, infrastruktur kita cekap, dia punya interconnection antara mod pengangkutan tu canggih ataupun bagus, bermakna tak rugilah kalau kita besarkan kilang kita dan mengeluarkan pengeluaran yang besar dan menggunakan sistem pengangkutan tersebut untuk memasarkan produk kita. Jadi seorang peniaga, of course lah, dia lebih sukalah apabila pasaran dia bukan sahaja terhad kepada pasaran tempatan. Of course dia nak pasaran dia meluas sehinggalah ke antara bangsa, kan? Okay, so itu peranan pengangkutan. Yang ketiga, mengurangkan kos penyimpanan stok. Adanya pengangkutan yang cekap, kita tidak perlu simpan stok yang besar ataupun tidak perlu simpan stok yang banyak. Okey, so kita hanya memerlukan ruangan penyimpanan yang minimum kerana produk kita boleh terus dikeluarkan, boleh digerakkan untuk dipasarkan. Dengan syarat ada pengangkutan. Okey.
kalau kita tidak ada pengangkutan yang cukup, of course pengeluaran yang banyak dekat kilang kita perlu disimpan di dalam stok dahulu dan menunggu giliran untuk dikeluarkan. Okey, jika kita punya contoh kita tak cukup lori. Bila kita tak cukup lori, kita kena tunggu lori kita balik kepada ke tempat kita, baru kita boleh angkat ataupun angkut barang-barang tersebut untuk ke destinasi. Okey. So perlunya pengangkutan. Yang keempat ialah membantu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. Of course, sistem perniagaan ataupun operasi perniagaan banyak bergantung kepada pengangkutan. Okey, jika pengangkutan kita cekap, perniagaan kita maju, dan apabila perniagaan maju boleh membantu pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan negara. Jika sistem pengangkutan kita cekap, manusia boleh bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dalam masa yang pantas. Okey, contohnya katakan sebelum COVID lah. Okey, kita di situasi sebelum COVID. Sebelum COVID, kita tengok lapangan terbang yang paling busy sekali di Malaysia selain daripada di KLIA. Okey, lapangan terbang yang paling busy dan yang paling banyak sekali jadual penerbangan, ni lapangan terbang dekat Pangkalan Cepa ni. Okey, orang Kelantan ataupun orang Kelantan berada di luar ataupun orang yang bekerja, dia naik kapal terbang aja ulang-alik untuk bekerja. Itu dia. So dengan itu boleh menjadikan sumber ekonomi dan membantu perkembangan ekonomi dan pembangunan negara. Memang kita boleh tengok kan, kalau tempat yang membangun tu dia punya jaringan pengangkutan dia busy. So maksudnya tempat tu maju. Satu lagi kita boleh lihat dengan kita tengok dekat kawasan tu, nak tahu kat kawasan tu maju ke tidak, cuba tengok dekat kawasan tu ada berapa buah kapal. Siapa tahu? Nak tahu ia maju ke tak kat kawasan tu, kita tengok jaringan pengangkutan dia busy ke tak busy. Kalau busy maksudnya operasi perniagaan sedang rancak dekat kawasan tu. Maksudnya aktiviti ekonomi dia aktif. Satu lagi cara nak tengok sama ada kat tempat tu yang maju ke tak, kita nak tengok dari segi apa? Dari segi kita boleh tengok dengan mata kita. Siapa tahu? Kilang ni dia akan duduk dekat satu kawasan perkilangan biasanya. Kalau awak pergi dekat bandar, contoh awak pergi, saya bagi dua, Pasir Mas dengan Tanah Merah. Awak cari ada berapa butir bank dekat kawasan tu. Cari apa? Dekat Tanah Merah ada berapa butir bank? Ada bank Islam, ada CIMB. Bank apa lagi ada? Maybank ada. Bank Muamalat, Maybank. Ada lagi tak bank? Hong Leong Bank ke? Bandingkan. Kalau dekat Pasir Mas ada berapa butir bank? Maybank ada tak Pasir Mas? Tak ada. Pasir Mas tak ada Maybank. So saya pernah pergi dekat satu pekan kecil ni di Melaka. Okey, siapa pernah pergi dekat Masjid Tanah? Di Masjid Tanah boleh dikatakan semua bank ada situ. Dulu saya kerja dekat Port Dickson. Okey, saya kerja dekat Port Dickson. Saya duduk dekat sempadan di antara Port Dickson dengan Melaka. So saya selalu pergi ke Masjid Tanah. Masjid Tanah ni dia di Melaka dah. So kalau misalnya saya nak pergi pasar ke hari Minggu, saya akan pergi ke Masjid Tanah. So Masjid Tanah ni dia sepekan yang kecil, tetapi serius, you nak cari bank apa, memang semua bank ada kat situ. Even Standard Chartered pun ada situ. Standard Chartered ni bank kat KL lah, ada orang kita kira dia. So kita cari bank
Ya, macam Standard Chartered, dia duduk dekat tu je. Dia duduk dekat kat KL je. Kan? Okay. So, tu cara kita tengok kat kawasan situ tu maju ke tak maju kan. Tu kita tengok sistem pengangkutan dia. Alright. Yang kelima, pengangkutan akan meluaskan pasaran dan mempromosikan produk ke peringkat antarabangsa. Dia membantu meluaskan pasaran kita dan boleh kita mempromosikan produk tempatan kita ke peringkat antarabangsa. Juga yang keenam, jika kita ada hasil ciptaan ataupun reka cipta yang baru dari segi sains dan teknologi lah, pun kita boleh sebarkan menggunakan pengangkutan. Kita ada teknologi baru, kita ada ciptaan inovasi baru. So dengan adanya pengangkutan, kita boleh transfer ataupun sebarkan hasil ciptaan kita tu ke peringkat lebih jauh. Yang ketujuh ialah menggalakkan pergerakan buruh. Of course, macam kita tengoklah, macam di Malaysia ni, kita bukan sahaja menggunakan buruh tempatan, tetapi kita juga menggunakan buruh daripada luar negara. Okey, pekerja-pekerja daripada luar negara. Macam mana dia nak datang tu? Of course, mestilah ada pengangkutan. Okey. Menggalakkan pengaliran modal dan industri pelancongan. Of course, industri pelancongan banyak bergantung kepada pengangkutan. Contohnya, jika dekat bagaimana cara kita nak pergi Langkawi? Kita boleh pergi melalui darat, kita juga boleh pergi melalui udara. So jika ada banyak perkhidmatan penerbangan yang menyediakan servis untuk pergi ke Langkawi, tu maksudnya lagi menggalakkan sektor pelancongan ke tempat tersebut. Betul tak? So these are all 8 functions of pengangkutan. Of course, ada banyak lagi fungsi pengangkutan. Okay. So bila nanti jawab soalan, mana-mana jawapan yang boleh diterima akan diberi markah lah. Jangan jawab kosong pula, as long as you all boleh huraikan. Okay. So mod pengangkutan tadi, ada berapa mod tadi? Ada paling kurang 4 mod pengangkutan tadi. Bagaimana cara kita nak pilih? Kita nak guna pengangkutan darat ke? Kita nak guna pengangkutan udara ke? Kita nak guna pengangkutan air? Kita nak pilih tu bergantung kepada apa? Yang pertama, bergantung kepada ciri-ciri barangan kita. Barangan kita tu, okey, contoh kalau barang yang bernilai tinggi ataupun barang seperti yang mahal lah, seperti berlian, so kita nak guna pengangkutan yang macam mana? Kita nak hantar berlian atau nak hantar microchip, so biasanya kita akan guna pengangkutan yang lebih cepat. Sebab kita nak barang tu sampai dengan selamat dan cepat. Okey, lagi lama dia duduk dalam perjalanan tu, lagi meningkat risiko untuk dia di-hijack. Faham tak? Boleh faham? Kalau barang-barang tu barang yang berharga, okay? Kita nak dia sampai dengan cepat, okay, dan selamat. Lepas tu, ciri-ciri ataupun faktor-faktor lain ialah faktor ketersediaan. Maksud ketersediaan ialah sama ada pelanggan tu nak guna pengangkutan yang mana. Okey, mestilah pelanggan tu yang memilih. Sama macam you pilih you order Shopee ke, you boleh pilih tak nak guna perkhidmatan JNT ke, nak guna penghantaran guna syarikat penghantaran yang lain ke, boleh pilih tak? Tak wajib order Shopee. Boleh kan? Ni tak boleh dah. So sepatutnya pelanggan tu mesti bersetuju, dia ada pilihan. Ada pelanggan yang dia tak kisah untuk bayar mahal. Contohnya, ada pelanggan ni dia ada pilihan, dia nak guna Ninja Van ke ataupun dia nak guna JNT. Ada pelanggan
Dia kata, saya nak guna Ninja Van lah. Ninja Van murah. Ninja Van RM4 je. JNT RM7.5 contohnya. Okey. Tapi dia tahu bahawasanya JNT lagi laju. Ninja Van tak apa nak ninja sangat lah. Lambat sikit contohnya. Okey. Jadi dia tahu. Tak apalah lambat pun. Saya tak usah bayar banyak-banyak. So dia ketersediaan pelanggan tu. Adakah dia bersedia untuk menunggu lebih lama? Bayarlah Ninja Van. Kalau dia kata tak apa, bayar RM7.5 pun tak apa, saya sedia. Saya nak barang saya tu sampai dengan cepat. Okay, itu ketersediaan pelanggan. Yang ketiga apa? Jarak. Okey, so faktor jarak pun menjadi faktor kita memilih mod pengangkutan. Bergantung kepada jarak untuk menghantar barangan. Jika jarak tu dekat, kita guna kenderaan darat pun tak apa. Jika jarak jauh, kadang-kadang naik kapal terbang lagi murah. Boleh faham tak? You all nak pergi KL ke? You all nak pergi KL, okey. Biasa ada dua pilihan, nak pergi naik kenderaan darat ataupun kenderaan udara. Okey, so kita boleh pilih lah kat situ. Biasanya kita kata kita nak sampai cepat dekat KL. Kalau kita nak sampai cepat, kita kena guna udara. Walaupun sebabnya faktor kita tadi ialah kita nak cepat. Jarak perjalanannya jika dengan kenderaan akan memakan masa, kan? Okey, so kita mesti mengambil kira faktor jarak. Yang keempat ialah kos. Of course, macam tadi lah. Kos. Berapa banyak, berapa yang sanggup dibayar. Okey. So, berapa yang sanggup dibayar untuk memilih mod pengangkutan tersebut. Kalau kita nak memilih pengangkutan yang murah, so kita perlu pilih pengangkutan yang mana. Itu yang perlu kita ambil kira. Kekerapan, okey. Kekerapan kenderaan ataupun availability lah, berapa banyak, berapa kerap kenderaan itu ada, okey. Berapa kerap masa penghantaran dan masa balik juga perlu kita ambil kira. Okey, so katakan kalau kita nak naik bas, adakah bas tu ada setiap masa? Kan? Bas dia ada jadual dia. Alright. Dan last sekali ialah masa penghantaran. Okey. Dia kalau misalnya kita nak hantar satu-satu barangan tu, contohnya barang tersebut perlu sampai pada berapa hari bulan. Okey. So kita kena tengok penghantaran tu dia terus hantar pada hari tersebut ataupun dia hantar pada hari esoknya ke. Kita kena memenuhi ataupun kena match lah masa penghantaran tu dengan kehendak kita. Okey. Boleh? Ini adalah faktor-faktor bagaimana kita nak memilih mod apa yang kita nak gunakan. Okey, ada soalan setakat ni? Do you have any question? Tak ada. Tak nak? Baiklah. So, yang ini kita akan jelaskan dengan lebih detail lah jenis-jenis pengangkutan ni. Okey. Oh, pukul 12 lebih dah. So, saya akan terangkan sikit saja. Nanti kelas yang satu lagi baru kita pergi ciri-ciri dia semua sekali ya. Okey. Mod pengangkutan udara adalah kaedah pengangkutan yang paling laju. Kan tadi kita kata faktor-faktor yang kita kena ambil kira kan. So, jika kita nak kenderaan yang laju, kita kena guna kapal terbang. Tetapi mahal lah. Kalau kita nak lagi, kalau misalnya pengangkutan kenderaan kapal terbang ni, kalau daripada satu tempat ke satu tempat yang dekat, sebenarnya kos dia tinggi. Okey, sebenarnya kos dia tinggi berbanding dengan perjalanan kapal terbang yang jauh. Okey, sebenarnya dia lebih
jimat kos dia. Okey. Tapi berbanding dengan mod-mod yang lain, yang ini paling mahal. Udara adalah paling mahal walaupun dia lah laju. Mod pengangkutan air, yang ini adalah mod pengangkutan yang paling tua. Paling lama sekali orang guna adalah pengangkutan air lah. Tengok dia bawa kargo ataupun kontena-kontena ni. Walaupun paling lambat, ia adalah kaedah yang paling efektif bagi membawa barang yang tidak mudah rosak dalam kuantiti yang banyak. Sebab apa? Sebab dia lama nak boleh ke Sabah. Betul tak? Daripada China nak sampai dekat Port Klang, okey, mengambil masa perjalanan yang lama berbanding kita guna kapal terbang. Okey, jadi barang-barang yang kita nak hantar tu tak bolehlah barangan yang mudah rosak. Contohnya barang makanan. Okey, atau kalau kita nak pastikan dia tak rosak, kita kena guna pengawet ataupun storage yang betul. That's why kita kata logistik ni juga adalah berkaitan dengan storage ataupun pembungkusan. Okey, bayangkan kita boleh bawa buah durian pergi ke China, sampai dalam condition yang molek lagi. Musang King pergi ke China contohnya, keadaan dia sampai dengan baik. So mestilah kita kena buat sesuatu kepada produk tersebut. Mestilah kita seal dia, bungkus dia, mesti ada letak ubat ke something yang boleh observe, boleh boleh menyelamatkan produk tersebut daripada rosak. Okay, sebab kalau kita guna kenderaan air, dia murah tetapi dia lambat. Mod yang biasa kita gunakan ialah mod darat. Mod darat ni memerlukan infrastruktur darat lah. Okay, kalau kereta perlukan jalan raya. Kalau selain daripada kereta, kita guna lori, truk, gabiar lagi. Dan kita perlukan infrastruktur jalan raya yang of course lah, tak bolehlah jalan raya tu rosak, jalan raya tu berlubang. So kita kena sentiasa menyelenggara. Okay, mestilah infrastruktur ni sentiasa diselenggara. Dan juga yang menggunakan darat ialah kereta api, laluan kereta api. Okey. So kereta api ni perlukan kepada infrastruktur apa? Landasan kereta api. Sistem kita panggil sistem operasi dia pun mestilah cekap. Tak bolehlah sistem operasi tu menyebabkan pertembungan di antara kereta api. Okey, kalau jalan raya, selain daripada jalan tu, kita perlukan operasi apa? Kan tadi kita perlu 3 komponen utama apabila kita nak menjayakan pengangkutan. Kena ada kenderaan, kena ada infrastruktur dan kena ada operasi. Kalau jalan raya, operasi jalan raya apa? Kalau di bandar kita ada sistem lampu apa? Ada lampu isyarat. So lampu isyarat itu dia mengatur perjalanan ataupun sistem aliran trafik itu supaya berjalan lancar. Kalau trafik terlalu banyak sangat, polis trafik pula kena pergi untuk nak meredakan kesesakan jalan raya tersebut. Okay, so mesti ada operasinya. Okay, kelas? Boleh? Boleh setakat tu? So, yang keempat ialah pipeline. Pipeline ini adalah kaedah pengangkutan yang paling... ni salah ni. Pipeline ni adalah untuk mengangkut apa? Kita nak angkut gawa dalam pipeline. Biasanya minyak lah. Minyak, okey. So, daripada satu negara ke negara yang lain. You all tahu tak Singapura, Johor bekalkan apa dekat Singapura?
bekalan air bersih ke Singapura dibekalkan oleh Johor. Jadi air tu nak Atang apa ingat Atang Lawi ke? So mesti ada satu saluran pipeline yang membekalkan. Faham? Boleh tak? So there you goes 4 mod pengangkutan yang mana kita akan discuss keempat-empat ini secara lebih lanjutnya di dalam kelas dalam next class. Okey, sebabnya yang paling banyak yang darat ni panjang sikit cerita dia. Okey, udara kita nak tengok jenis-jenis dia, ciri-ciri dia, and then air pun sama. Okey, so kita akan tengok in the next class. So hari ni kita belajar apa? Hari ni kita belajar definisi definisi pengangkutan, sebab kita tahu perkara yang paling penting dalam logistik ialah pengangkutan dan pembungkusan. So kita nak tengok dahulu pengangkutan. So kita tengok definisi dia, definisi pengangkutan, mod-mod pengangkutan dan fungsi-fungsi pengangkutan. Okey. Ada apa-apa soalan? Mana ni? Tepi sekali ni. Okey, tengok sini lah. Okey. Dekat dah lah pula. Alright. So, nanti semua mod ni, mod udara, air, semua tu kita akan tengok ciri-ciri dia in the next class. Dan last sekali nanti kita akan tengok penyedia perkhidmatan logistik. Okey? Boleh ke? Semua boleh deh? Semua boleh. So, jika tidak ada apa-apa soalan, kita berhenti dulu setakat ni, boleh? Okey. So, untuk nextnya boleh tak awak baca sikit? Baca tentang mod-mod tadilah. Pergi cari, search yang mod udara, air, darat tu. Baca ciri-ciri dia. Okey? Baca apa? Baca ciri-ciri mod-mod pengangkutan yang ada. Dan kita akan discuss in the next class. Okey? Baiklah. Untuk itu saya sudahi kelas kita pada hari ini dengan membaca tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi pada hari Khamis. Sama-sama. Sama.